Kita lihat baru-baru ini, saya pulang pagi semalam, jam 5 sampai ke rumah pukul 6. Lepas subuh siap pergi ke Parlimen. Kena ada soalan untuk dijawab oleh Perdana Menteri. Dipanggil Prime Minister's Question Time. Soalan pertama soal Palestin. Dan saya katakan, ya, kita tegas. Bukan tegas di sini. Kebetulan saya duduk dalam mesyuarat ketua-ketua negara, 20 orang, berdepan betul-betul dengan Presiden Amerika Syarikat. Dan sebelah kanan saya, Setiausaha Negara, Blinken. Saya tidak ada pilihan. Kerana di pemikiran saya kenangkan ibu-ibu, bayi, rumah-rumah, tanah yang dimusnahkan dan anak-anak kecil jadi korban. Dan ini tak ramai, 32 juta rakyat Malaysia tak mudah untuk seorang nak bercakap depan Presiden Amerika Syarikat. Kebetulan saya mendapat amanah itu. Saya boleh cari jalan selamat, bercakap-cakap baik, diplomatik. Kita mencari penyelesaian yang baik dan minta kerjasama dan diplomatik untuk mencari perdamaian dan boleh saya sebut. Tapi saya pilih untuk menyatakan qulil haq walau kana murran, kata yang benar walaupun tidak disenangi dan pahit telinga. Saya sebut perang Rusia-Ukraine. Barat minta kita mengutuk Rusia kerana menakluki Ukraine dan wanita dan anak-anak kecil menjadi mangsa. Saya kata mengapa dalam soal Palestin kita tak lihat dari segi itu? Mengapa tidak konsisten? Mengapa ada percanggahan? Kemudian saya sebut, jangan kita paksa semua negara ikut nada negara-negara ada kuasa besar, terutama yang prasangka terhadap Islam. Ini disebut Islamofobia. Saya kata, you cannot dictate the language of discourse. Maknanya jangan kamu tetapkan wacana dan bahasa dan suara. Kita walaupun kecil, tidak ada pasukan ketenteraan sebesar Amerika Syarikat, tapi kita ada maruah. Dan kita negara merdeka dan berdaulat, dan kita ada nilai kemanusiaan. Karena Allah jadikan kita yang disebut walaqad karramna bani Adam, angkat darjat kemanusiaan. Maka saya sebut, hentikanlah pembunuhan wanita dan anak-anak. Dan hentilah sekarang, kerana menangguh satu hari, maknanya ada lagi rakyat, termasuk bayi dan anak-anak terkorban. Itu saya jalankan tanggungjawab bagi pihak rakyat Malaysia, walaupun saya tahu sukar. Ya. Dan di sini ada juga suara-suara sumbang yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Anwar. Ini risiko pada negara, ekonomi negara. Padahal di sini pun ada golongan rakyat minoriti yang tidak dibela. Saya kesal pandangan sedemikian. Rakyat minoriti mana yang dibom? Anak kecil mana yang dibunuh beramai-ramai? Tanah mana yang dirampas? Rumah mana yang dirobohkan? Apa tak bolehkan nilai kemanusiaan? Ketepikanlah faham, kaum, agama. Lihatlah dari segi kemanusiaan. Bila saya buat sebegitu, saya diserang pula. Anwar kata, ini tak ada kena-mengena dengan agama. Soal Palestin ini. Pusing lagi. Kita orang Islam itu lihat dari segi agama, segi Islam. Tetapi saya sebut semalam di Parlimen, selain daripada masjid-masjid yang tidak diroboh,
7 gereja juga dimusnahkan. Gereja itu gereja orang Kristian. Jadi tak ada masalah, tak ada salahnya untuk kita katakan bahawa isunya isu agama, isu kemanusiaan, dan bukan terhad kepada orang Islam saja, kerana 7 gereja orang Kristian yang juga dibunuh dan dikorban, yang menjadi korban anak kecil. Ada juga anak-anak Kristian. Tapi lihatlah polemiknya. Pergi ke kampung-kampung, bukan saya nak minta terima kasih, tapi saudara, tak ramailah. Saudara, saya boleh bersyarah kencang di sini, di ruang mereka sebagai tamu. Saya tamu kepada Presiden Biden di APEC, di depan dia. Kebetulan kerusi saya itu betul-betul berdepan dia, untuk mencari kekuatan untuk menyatakan yang hak bagi pihak rakyat. Itu tidak mudah, tapi saya bersyukur, alhamdulillah kita lakukan. Kalau tak terima kasih pun, janganlah kutuk lagi.